sampai kepada perkara batalkan puasa berikutnya, muntah dengan sengaja. Bagi yang ada nota, buka muka surat 11. Muntah dengan sengaja. Baik, muntah. Kalau dengan sengaja, maksud muntah ialah apa-apa keluar daripada bawah naik pada ha. Sampai turun bawah saja, belum sampai perut lagi pun. Naik aja daripada ha, kita naik atas saja, hukumnya muntah. Daripada ha naik atas, hukumnya muntah. Ya, muntah. Maksud dengan sengaja sama ada dilogok, dijolok, ataupun dia unak-unak, dia tekankan. Disengajakan. Itu semua sengaja. Masuk tak sengaja ialah kalau dia tak tahan. Seperti bunting, seperti naik mabuk laut, tak tahan, muntah blokean, semua tu tak batal. Kalau muntah dengan sengaja dijolok ataupun dikeluarkan muntahnya, batal puasa walau yakin tak masuk setitik sekalipun. Walau tak masuk setitik sekalipun, batal puasa kalau dengan sengaja. Nabi mengatakan siapa menyahaja muntah, maka ulang puasanya. Siapa digagahi oleh muntah, sempurnakan puasanya. Ya, baik itu muntah ya, muntah. Kalau dia tak sengaja, hatta tertelan walau sedikit sekalipun, dimaafkan sebab tak sengaja, ya muntah. Baik, kahak ialah dalam dada. Kalau kahak dalam dada, kalau dikeluarkan tidak hukum muntah. Tapi ditelan batal puasa, hukum makan. Kahak lain hukum, ludah lain hukum. Ludah ditelan tak batal puasa. Ya. Kahak dikeluarkan tak batal, tidak hukum muntah. Dimasukkan balik, hukum makan, batal puasa, batal puasa. Baik. Yang ada orang, "Habis Ustaz, macam mana saya dah buat ni? Batal puasa awak. Habis sekarang saya baru belajar." Ya, awak berdosa. Patutnya umur 7 tahun dah belajar, umur 8 tahun dah belajar, kok awak tak belajar. Ini fardu ain. Ya, awak berdosa, namanya awak cuai melaksanakan ibadat puasa tanpa ilmu. Baik. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Jika termuntah, iaitu tidak dengan sengaja, maka tidak batal puasa. Apabila seorang sedawa ataupun terseduh dan aksinya berlebih-lebih hingga terkeluar muntahnya dari batas huruf ha, maka batallah puasanya. Atop apa? Sedawa. Atop ataupun sedu-sedu. Walau pasal makannya kekenyangan, maka sedu-sedu bukan angin yang keluar, air pun ikut keluar. Naik atas ha, batal puasa. Walau tak sampai ke mulut sekalipun, naik atas ha dah kira muntah dengan saja. Sedawa pun begitu. Sedawa pun begitu ya. Sedawa. Apa kita bilang tadi? Sedawa ataupun sedu-sedu ya. Sedu-sedu ya. Sedu-sedu. Atop ya. Keluar. Maka batal puasa, hukum makan ya, hukum makan. Baik. Mengeluarkan kahak dari dada tidak masuk dalam hukum muntah, maka tiada batal puasanya. Menelan semula kahak masuk ke dalam maka hukum makan, maka batallah puasanya. Apabila seorang menelan tali sebelum fajar, hukum telan tali, dia tak ada kerja, suka main telan tali, dia telan tali ke benang telan, nanti dia tarik. Pengotor budak ni, tak tahulah umpamanya tabiatnya. Ini hukum fiqah, awak buat tak buat lain cerita, ini hukum ya. Dia suka telan tali, dah dia telan tali, dia tarik. Dia telan tali, separuh di atas, separuh di luar, tiba-tiba bang subuh. Macam mana? Dia terturun sikit, hukum makan batal. Dia tarik sikit, hukum muntah, batal puasa. Jadi kita nak tarikkan dia, tak boleh. Kecuali ditarikkan daripadanya tu ketika dia lalai dan tak disangkanya dia. Sudah, tidur. Nanti aku tahu apa nak buat. Dia tidur tak sadar, kita tarikkan. Ataupun dah baca kitab. Okey. Kalau dia tak boleh tidak, nak tarik dia sedar, tak boleh tidak. Sekarang waktu syuruk dah nak masuk. Subuh dah nak habis, dia belum sembahyang subuh. Sembahyang subuh dia berserta tali bergantung tu boleh tak?
Tak boleh, kerana yang bawah hukum najis, yang atas hukum suci. Hukum suci. Sembahyang dengan bergantungan, sembahyang tak sah. Dibiarkan saja tak boleh, tak sembahyang, sembahyang tak sah. Nak ditarik tak boleh, nak dibuang, nak ditelan tak boleh. Maka kalau boleh potong, potong. Gunting betul, pergi klinik, potong Kaabah kain ha betul. Tak putus. Yang bawah masuk dalam begitu. Allah, kalau boleh, kalau tak boleh, maka nak selamatkan mana? Nak selamatkan puasanya ke ataupun nak selamatkan sembahyangnya? Selamatkan sembahyangnya. Tinggalkan sembahyang hukum pancung. Tinggalkan sembahyang dosanya sangat besar. Tinggalkan puasa hukum penjara, ya. Kalau gitu batalkanlah puasanya kerana nak selamatkan sembahyangnya. Ya, nak selamatkan sembahyangnya. Begitu. Hukum samalah seperti orang yang masuk tiup bulan puasa. Sakit masuk tiup, ya, masuk tiup. Maka nurse-nya pula, pak cik besok dah boleh balik tau. Tolong cabut ini tiup ni saya sebelum subuh. Jangan tunggu pagi, nanti saya nak puasa lah hari ni, saya dah sihat. Nanti pukul 8 Dr. Sain nak balik kan. Nurse-nya pula tak datang-datang. Dah bang subuh tu. Pak cik saya tarik pak cik, batal puasa pak cik. Begitu ya, begitu. Itu tekak saja hukum muntah ya. Umpamanya orang taruh korek telinga sampai masuk dalam cotton bud. Sekali tahu bang subuh, segera dia tarik. Hukum muntah tak? Tak hukum muntah. Sebab apa? Muntah hanya yang di mulut saja hukumnya muntah. Dan kalau dia muntah dengan sengaja, dia yakin tak masuk satu titik sekalipun, batal puasanya kerana dia menyengaja muntah. Yang macam mana gaya orang yang muntah tidak keluar setitik? Dia sebelum muntah dia gantung kaki atas, kepala kat bawah. Saya nak muntah lah, dah unek-unek gini, dah tak tahan. Maka saya gantung kaki. Wah, macam orang gantung kambing. Atau banyak pula ada tempat gantungan kambing, dia pun panjat gitu. Jadi dia muntah, turun semua. Kan turun semua, satu tak masuk kan? Batal juga puasanya. Kenapa? Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, batal puasa, ya, batal puasa. Kalau ada sesuatu di dalam dubur, pintu belakangnya ataupun dalam telinganya, doktor bikin test semua, doktor dah bang subuh, doktor tarik aja, tak batal puasanya. Bukan muntah tu namanya, bukan muntah. Memasukkan batal puasa. Ini benda dah kat dalam. Sebelum subuh doktor bikin prosedur apa-apa semua, sampai bang subuh doktor bilang sudah habis ya, doktor tarik keluar. Doktor termasukkan sikit, batal. Kiranya masukkan sesuatu dalam saluran, ya. Doktor tarik, tidak batal. Doktor tarik tidak batal. Tidak hukum muntah kerana bukan daripada mulut. Bukan daripada mulut, ya. Baik.